Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tajuk pada malam ni bab yang kedua. Al-babus tsani fi bayani wujuhil khafa'i fi ma'ani nazmil Quran bin nisbati ila ahli al-'asri wa izalati dhalikal khafa'i bi awdahi bayanin. Bab yang kedua ni berhubung dengan menjelaskan sebab-sebab sukar difahami ataupun tersembunyi makna susunan Al-Quran dengan nisbah kepada orang zaman ini, dan menghilangkan kesamaran itu dengan penjelasan yang nyata, yang jelas. Kata Imam Musannif rahimahullah, liyu'lam anna al-Quran al-azim qad nazala fi lughati al-arab al-quhha al-mubayyanah al-wadihah wa fahima al-arabu ma'na منطوقه بسليقتهم التي جبلوا عليها كما قال تعالى والكتاب المبين وقال تعالى قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Jadi ambil maklum bahawa Al-Quranul Karim diturunkan dengan bahasa Arab yang tertib dan murni dari sebarang kekurangan, yakni ketidaksesuaian. Mereka, yakni orang-orang Arab, memahami makna yang tersurat dengan sifat asal mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Hamim wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan dengan nyata akan kebenaran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkannya, kitab itu, sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu berfikir, yakni menggunakan akal untuk memahaminya. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Al-Quran, sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Jadi bab yang kedua ni, Syah Waliullah mula masuk dalam perbahasan yang agak teknikal. Ya, ada istilah-istilah, iaitu berkenaan dengan bahasa Arab tu. Bahasa Arab tu yang merupakan bahasa Al-Quran. Asalnya Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan jelas, dengan jelas, dengan nyata, dapat difahami oleh orang-orang yang mula-mula menerima Al-Quran, yakni para sahabat. Jadi dalam tajuk ni, Syah Waliullah menyebut kepada kita berkenaan dengan terdapat kesukaran, kerumitan untuk memahami Al-Quran ni. Untuk siapa? Kepada siapa? Kepada orang zaman ni, kepada ahli zaman ini. Maknanya tidak sahabat. Sahabat ni boleh dikatakan semua mereka tu faham Al-Quran, terutamanya mereka ni orang Quraisy. Orang Quraisy yang sudah biasa dah dengan bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang indah, sama ada dalam khutbah mereka
dalam ucapan mereka, dalam syair mereka. Nota 245 tu, Syahidullah menyebut pada kita kesukaran ini dengan disebut ahli zaman ini. Mana kita ni lah, kita ni dan juga orang Arab sekarang ni, ataupun orang Arab lepas daripada sahabat. Jadi orang Arab pun walaupun Al-Quran ni bahasa mereka, tetapi bukan kata semua tu faham Al-Quran. Dia macam setengah orang kita lah. Bapa nak belajar bahasa Arab ni sebab nak faham Quran. Tak tercapai maksud dia tu. Kalau orang tu buka kelas Arab, dia memberitahu dia, dengan kita belajar bahasa Arab ni kita akan faham Quran. Jauh lagi sebenarnya. Jadi kalau seorang tu nak faham Al-Quran, dia kena belajar bahasa Al-Quran tu. Memang bahasa Al-Quran bahasa Arab, tapi bila kita belajar bahasa Arab, tidak semestinya kita faham Quran. Tapi nak faham Quran, memang kena belajar bahasa Arab, tapi kena belajar bahasa Arab Al-Quran. Straight lalu. Jadi kadang-kadang orang ni dia kata bila diajak mari belajar bahasa Arab, bila belajar bahasa Arab akan faham Quran. Bila dia masuk kelas bahasa Arab, Tok Guru mari syarah, bahasa Arab ni dia ada isim fa'il haraf. Ada mubtada khabar, ada marfu, ada mansub. Lepas tu ustaz pula suruh tasrih, fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'altum. Fa'alat fa'alata fa'alna. Jadi boleh selekok tak hari dah minggu depan. Sebab apa? Kena ngapa? Jadi dia hok mula-mula nak faham bahasa, nak faham Al-Quran, jadi tak faham, tak boleh faham. Sebab itulah orang nak faham Quran melalui bahasa Arab, dia kena belajar panggil kaedah harfiah. Dia suku tu. Kaedah harfiah ni dia tidak fokus mana kepada istilah-istilah bahasa Arab, tapi dia akan belajar juga. Tapi mula-mula ni dia belajar panggil perkata, bis dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji lillah bagi Allah. Dia kena belajar lagu tu dulu. Kalau dia belajar ni fa'il arah, dah boleh dua lekok terbabah, terbalik, pakai berhenti, sudah situ. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, bahasa Al-Quran memang bahasa Arab, bahasa yang jelas, tetapi nisbah kepada orang kemudian ni ada sedikit sebanyak kesukaran. Kesukaran itu nanti akan disebutkan oleh Syah Wadullah ni ada 10 sudut. Dia bila lah, dia bila. Jadi dia tak bila tu mungkin banyak lagi. Jadi Syahullah kata di sini nota 245, sebagai mengingatkan bahawa ketidakjelasan itu nisbah kepada zaman sekarang, orang zaman sekarang, bukan kepada generasi zaman turunnya Al-Quran, iaitu para sahabat, kerana mereka tidak mengalami kesulitan untuk memahami Al-Quran. Sahabat dia faham. Kalau sahabat tak apa faham Al-Quran tu, itu berkenaan dia ada muskil tu. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang beriman dan dia tidak mencampur adukkan imannya itu dengan kezaliman, maka mereka tu akan mendapat keamanan, dan mereka tu adalah orang yang mendapat hidayah. Jadi sahabat muskil tu atas makna zalim tu, sebab dia kata, sahabat kata, ayuna la yazlim nafsah, siapa gak di antara kita ni tidak menzalimi diri kita. Jadi masing-masing ada buat zalim. Jadi perkataan zalim tu dia faham. Cuma zalim tu hak manusia. Maknanya kalau begitu, siapakah di antara kita ni menjadi orang beriman? Siapakah di antara kita ni akan mendapat keamanan dunia dan akhirat? Siapakah di antara kita ni yang mendapat hidayah?
Kalau kita jauh kita daripada hidayah. Sebab apa? Sebab di antara kita ni ada orang buat zalim. Jadi itu panggil muskil. Muskil. Ada kerumitan sedikit. Jadi hatu tu perkataan zalim tu rasanya. Sebab zalim tu banyak peringkat. Jadi bila Nabi hurai itulah zalim tu dengan mana syirik. Jadi barulah sahabat nampak. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, secara keseluruhannya itu sahabat-sahabat memahami Al-Quran, terutamanya sahabat Quraisy. Bahasa ibunda sahabat adalah bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab. Dan sebab itu mereka memahami dengan baik makna dan tafsir Al-Quran. Mereka berada di zaman turunnya Al-Quran dan memahami realiti turunnya Al-Quran. Mana mereka tahu kalau Allah Ta'ala sebut tentang syirik ke, tentang tauhid ke, tentang syafaat, sahabat nampak. Sebab mereka tu duduk, maknanya zaman ni pun berasal daripada golongan yang syirik pada Allah Ta'ala juga. Bagi Nabi menyelamatkan mereka. Jadi mereka faham konteks tu. Dan sebab-sebab turunnya ayat dan kepada siapa ayat itu ditujukan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Jadi sahabat tahu ni Abu Bakar. Kalau setengah ayat tu berkenaan dengan berkenaan dengan orang-orang yang menentang Islam, siapa dia? Sahabat tahu. Kalau kata ayat biasa kita baca, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami kurniakan kepada mereka itu kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Jadi sahabat tahu ayat ni dimaksudkan kepada siapa? Dimaksudkan kepada Abdullah bin Salam, siapa dia? Ibnu Yamin. Itu di antara ahli-ahli kitab yang benar-benar menerima ajaran Nabi SAW. Kalau kata wa inna fariqam minhum la yaktumunal kitaba wa hum ya'lamun, di antara mereka tu ada yang menyembunyikan makna kitab. Mana sahabat tahu ni ditujukan kepada Ka'ab al-Ashraf dan lain-lain, Ibnu Suraya. Jadi perlu kita tahu bahawa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dengan tertib, maknanya yang kukuh, dengan tersusun rapi, murni, maknanya tidak ada, mana selamat dan suci daripada kekurangan, kepincangan. Mereka yakni sahabat memahami makna yang tersurat. Makna yang tersurat ni dalam istilah dia dipanggil mantuk. Dalam usul fiqh dulu kita belajar dah mantuk. Mantuk ni hak tersurat. Lawan dia mafhum, yakni yang tersirat. Kalau kata mantuk ni, apa contoh ayat dalam bab cegah lah. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yad'na hamlahun. Kalau mereka tu yakni perempuan yang diceraikan tengah hamil, perempuan yang hamil, maka berilah nafkah mereka kepada mereka sehinggalah mereka melahirkan anak. Itu panggil mantuk. Maknanya wajib memberi nafkah kepada isteri yang diceraikan kalau dia tu hamil. Siapalah dia? Habis iddah. Dia melahirkan anak. Jadi melahirkan anak tu iddah lah. Itu mantuk dia. Mantuk. Kalau kata mafhum, kita pusing. Mana-mana yang tersirat, yang tidak disebut. Mana yang tidak disebut tu, kalau mereka tu tidak hamil, nak kira lagu mana? Kena beri nafkah ke tidak? Jadi kalau dalam fiqh, orang perempuan yang diceraikan ni dia ada dua jenis. Jenis yang pertama hak boleh rujuk. Hak tak boleh satu lagi jenis tak boleh rujuk dah. Maknanya dia bui tu habis dah. Cerai pertama rujuk, cerai yang kedua, kemudian rujuk ada sah lagi. Bila dia bui hak yang ketiga,
Maka dalam istilah dia panggil mabtutah, perempuan yang tidak boleh dirujuk, mana putus lah. Jadi hak telah putus ni, dah cerai sampai habis ni, mengikut mazhab Syafi'i, dia tidak berhak mendapat nafkah. Sebab ayat ni lah, ayat ni kata kalau mereka tu hamil beri nafkah. Yang ni kalau mereka tidak hamil lagu mana? Tak ada nafkah. Itu mazhab Syafi'i. Itu panggil mantuk, yang tersurat. Yang tersurat. Macam juga wala taqul lahumma uffin. Jangan kamu kata kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi kata tu tak boleh, itu secara mantuk tersurat tak boleh. Kalau kita pakai mafhum, pukul ke mana pukul? Kita maki dia. Tu lebih-lebih lagi lah. Itu panggil mafhum yang tidak disebut. Jadi ayat-ayat Al-Quran ni ataupun bahasa Al-Quran ni ada mantuk dan ada mafhum. Jadi mereka memahami makna yang tersurat, yakni apa yang difirmankan oleh Allah SWT dengan sifat asal mereka. Mana secara tabi'i, secara spontan. Jadi kalau turun tu dah boleh faham dah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal kitabil mubin, demi kitab yang menerangkan. Maknanya baca boleh faham. Kitab Al-Quran yang menjelaskan, yakni dengan nyata akan kebenaran. 247. Kata Imam Farahi, dinamakan kitab mubin ni dah. Kata Imam Farahi, sesiapa yang bergeluman dengan bahasa Arab, orang yang biasa baca syair Arab, dia baca pidato, ucapan pidato dan perbualan orang-orang Arab ni, pasti mereka mendapati bahawa Al-Quran itu lebih mudah kalamnya. Perbincangan dalam Al-Quran itu mudah nak faham. Kalau buat perbandingnya, ambil syair yang gantung Kaabah, ambil Quran, hak mana mudah faham. Jadi kalau ukur-ukur tu dah jauh mudah faham Quran. Itu sifat dia. Ambil hadis Nabi, orang yang boleh faham syair ni, bukan calon-calon orang, sebab payah, bahasa tinggi. Tapi kalau kita ambil hadis Nabi lah, terus ambil Quran lah, ambil hadis Nabi, lebih jelas hadis Nabi, mudah faham. Jadi Al-Quran sangat mudah difahami oleh sahabat itu. Jadi kalau orang tu biasa baca syair, pidato orang Arab ni, khutbah orang Arab ni, dia akan nampak Al-Quran tu lebih mudah kalamnya. Perbicaraan tu lebih mudah untuk difahami, lebih lurus nazam susunannya, lebih tepat, lebih tersusun, lebih jelas perbicaraan. Maksud yang tidak kendeki itu tidak kata terlalu, kita kata terlalu bombastik atau terlalu retorik atau tidak. Jelas. Lebih nyata petunjuknya. Mana kalau kita nak dapat hidayah, kita akan dapat. Lebih lengkap kelunakannya. Mana memang merdu, memang menyentuh perasaan, dan lebih lancar kefasihannya. Sesungguhnya Al-Quran itu murni daripada lafaz yang gharib, yang liar. Maknanya payah nak sebut. Kalau kita belajar syair, kita belajar, kalau orang belajar balaghah, dia akan belajar satu syair ni, memang jumpa. Malakum takakkatum alayya. Katakakku ikum ala zi jinnah ifranqamu anni. Jadi perkataan takakkatum tu tak jumpa dalam Quran, payah nak sebut. Ifranqa'u, pelik tu perkataan tu. Tapi tak ada, tapi orang Arab guna. Jadi biasanya itu disebutkan perkataan yang tanafur, ia liar. Jadi malakum takakkatum tu, jadi takakkatum tu tak ada, tidak digunakan, tidak payah. Orang Arab pun sendiri payah nak sebut.
Sebagaimana ia terselamat dari kerumitan pada susunan ayat. Kalau dalam syair Arab ni dia ada satu syair, wa qabru harbin bimakanin qabr. Wa qabru harbin bimakanin qabr. Kubur harb dia dekat, qabr harb tu dekat. Supaya budak-budak lah buaya biawak. Buaya biawak. Dia payah tu, itu dipanggil ta'qid. Rumit nak sebut. Rumit pada susunan ayat, ada ta'qid. Kejelasan Al-Quran diakui oleh akal. Maknanya tadi Imam Farahi dia nak sebut kepada kita dalil berdasarkan kepada sejarah. Maknanya terbukti secara perbandingan Al-Quran ni mudah difahami. Dan secara logik pula Al-Quran ini mudah difahami berdasarkan kepada dalil akli, kerana tujuan Al-Quran ialah untuk menyampaikan risalah dan menyatakan kebenaran, untuk menggalakkan, yakni untuk targhib, dan menakutkan manusia untuk tarhib. Jadi untuk mendapat hidayah lah. Ini tentu sekali menuntut kalam yang jelas. Maknanya Allah Ta'ala kata Quran ni hudan lil muttaqin, hudan lin nas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu sifat Quran. Jadi kalau kata Quran ni sebagai hidayah, nak faham tu payah. Dia tak jadi kitab hidayah. Jadi kalau nak suruh orang faham jejak, timbul minat, rasa geru untuk mari dalam hati, dia kena ayat yang jelas. Ini semua menjadi dalil kepada ulama kita, termasuklah Imam Farahi, nak menyatakan bahawa Quran ni memang jelas, mudah. Jadi kalau payah tu nisbah pada kita ni, nisbah pada orang zaman kemudian. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kamu menggunakan akal ni. Maknanya kamu boleh berfikir. Quran ni, mana kamu orang Arab dapat Al-Quran dengan bahasa ibunda kamu, bila begitu tak ada halangan untuk kamu berfikir, untuk memahami isi kandungan, untuk kamu mendapat hidayah, tak ada halangan. Sebab bahasa Arab, dan kamu dapat faham. Allah menjelaskan, sebab Allah menjelaskan tujuannya, iaitu supaya mereka, orang Arab, berfikir. Dan dengan sebab itu ditetapkan bahawa Al-Quran dengan bahasa Arab yang nyata, tidak Arab yang sulit, yang payah. Ia adalah satu nikmat dan ihsan daripada Allah untuk orang Arab. Tidak ada ataupun tiada. Jadi tiada kepayahan dan kesulitan untuk mereka memahami Al-Quran. Itu kesimpulan dia. Jadi la'allakum ta'qilun tu, mudah-mudahan kamu dapat berfikir. Ini seolah-olah sebab mengapa Al-Quran tu dalam bahasa Arab, bahasa kamu orang Arab. Jadi bila orang Arab faham isi kandungan Al-Quran, maka orang Arab ni lah akan menjelaskan pula makna Al-Quran itu kepada bangsa lain. Jadi bangsa lain itu dapat faham Al-Quran itu sama ada melalui bahasa Arab yang mereka pelajari, ataupun pendakwah berbahasa Arab tu dia guna bahasa orang yang dia dakwah. Kitabun uhkimat ayatuh. Sifat Al-Quran ni satu kitab yang kukuh, tetap teguh, rapi. Itu maknanya hakama, ihkam, kukuh, teguh, kemas, mana tidak dapat dirungkai. Sebab perkataan inilah orang panggil ada hukum, hukmun. Hukmun ni keputusan. Hakim maknanya orang yang memutuskan. Jadi hakim ni keputusan dia kukuh, siapa orang kemudian tak boleh nak pertikai, tak boleh nak rombak. Dalam kaedah fiqh dia panggil al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak boleh diroboh dengan ijtihad, maknanya kukuh. Hukumah, kerajaan.
Hukmun, pemerintahan. Itu perkataan hikmah, hukum daripada uhkimat. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu dengan terperinci. Jadi 249 Imam Farahi menjelaskan maksud ihkam itu ialah uhkimat ni, kalau kita belajar bahasa Arab, dia dia panggil ni madhi majhul. Madhi majhul. Asalnya ahkama, ahkama uhkima. Mana diteguhkan. Ahkama meneguhkan. Jadi perkataan ihkam itu menunjukkan kepada hikmah, kebijaksanaan Allah dalam berkata-kata. Maknanya ayat-ayat yang Allah SWT firmankan itu memang teguh, kukuh, rapi, tidak dapat dipersoal, tidak dapat dipantah dari sudut kefasihannya itu. Begitu juga ilmunya, isi kandungannya tentang prinsip dan hakikat perkara. Maknanya perkara-perkara yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ni, benda ia bersifat prinsip, kukuh. Kalau kata adil, ihsan, taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu benda-benda ia kukuh. Maknanya benda ni, kerjasama atas dasar bir, kebajikan dan takwa ni tidak dapat dibantah oleh siapa-siapa. Perintah supaya menegakkan keadilan, menentai kezaliman, ini perkara yang diseru oleh Al-Quran, dan benda ni tak ada siapa pun tolak, tidak dapat dirombak, dipersoal oleh mana-mana pihak. Itu uhkimat. Tafsil, summa fussilat fassala yufassilu tafsila. Tafsil itu pula menunjukkan kepada keluasan ilmu Allah. Asal makna tafsil ni memperincikan, menjelaskan. Dia ada ke surah Fussilat, kitabun fussilat ayatuh. Maknanya keluasan ilmu Allah yang merangkumi perincian perkara. Maknanya bila Allah Ta'ala nak urai tentang satu perkara ni, dia mari dengan detail. Ada tempat ia ringkas, ada tempat ia terperinci. Cara pendetailan setelah menyatakan secara ringkas dan padaklah lebih sesuai untuk memberi pendidikan dan pengajaran. Ini merupakan cara yang diambil kira oleh Al-Quran. Maknanya uhkimat tu menunjukkan kepada prinsip, summa fusilat itu didetailkan. Lagu itulah, kalau kita baca surah-surah dalam Al-Quran ni, memang lagu tu sifat dia. Kalau kita ambil contoh, dia kalau mengikut aliran Farahi ni kan, ataupun tafsir Islahi ni, satu surah tu dia berkembar. Dia ada kembar dia. Jadi kalau kita baca surah Furqan, Nabi tu sebagai pemberi amaran, umat yang beri amaran tu Allah Ta'ala sebut secara ringkas dalam surah Furqan, tapi detail itu dalam surah Syu'ara. Lepas surah Furqan, surah Syu'ara. Begitu juga kalau setengah surah ni, macam surah Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, itu surah yang ringkas. Tapi dia ada pendetailan dia tu. Itu surah Al-Haqqah. Al-Haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Kalau kita banding tengok dua surah ni, sama dari segi pembukaan, dan dia ada juga persamaan dari segi isi kandungnya itu. Jadi apa yang dihuraikan dengan disebutkan secara ringkas dalam surah Al-Qari'ah tu, detail disebutkan dalam Al-Haqqah. Dia tema cerita pun hampir sama. Masalah faman sakulat mawazin. Dari surah Al-Qari'ah tu, siapa-siapa yang berat timbangan dia. Dalam surah Al-Haqqah ni,
siapa-siapa yang menerima surat amalan dia tu dengan tangan kanan. Jadi dia dekat tu antara surat amalan dengan timbangan amalan. Jadi apa-apa yang disebutkan dengan ringkas, dengan prinsip dalam satu surah, dia akan ada pendetailan dia tu dalam surah yang lain. Itu cara Al-Quran. Di antara maksud syarak ialah tidak membahas dengan mendalam berhubung takwilan ayat-ayat mutasyabihat dan menggambarkan hakikat sifat-sifat Allah, menamakan nama-nama yang mubaham, yang samar, menjejaki kisah-kisah dan peristiwa dengan terperinci dan sebagainya. Jadi di antara maksud syarak ni, maknanya turunnya Al-Quran ini dengan nyata dah. Bila Al-Quran turun dengan nyata, maka benda-benda seperti ini disebutkan dengan ringkas. Tidak perlu pada pendetailan, perbahasan ia halus, tidak. Sebab apa? Nota 250 tu, Imam Waliullah mahu menyatakan bahawa perkara-perkara berikut ini tidak sepatutnya menjadi penghalang untuk memahami maksud Al-Quran sebagai kitab hidayah, dan bukan menjadi tujuan syarak untuk ia dibahas dengan mendalam lah, dengan terperinci. Jadi perkara-perkara seperti apa, takwil ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ni mana pakar lalu gitu je. Macam contoh, mutasyabihat ia selalu dicetuskan polemik oleh orang-orang Nasrani berkenaan dengan Allah ni. Allah ni, orang-orang Kristian kata Trinity, tiga. Tuhan ni tiga. Oknum, tak? Tiga person. Jadi orang-orang Nasrani dia mari berhujah dengan Nabi, dia ambil ayat yang mutasyabihat. Hak mana? Allah Ta'ala kata inna, kami sesungguhnya. Jadi ayat-ayat inna tu, inna a'tainakal kautsar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami sesungguhnya, setiap sesuatu ni kami mencipta dengan takdir, dengan ada nyuka, dengan ada ketetapan, dengan ada design. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami, maknanya inna, kami, bila kata kami ni, dia mesti lebih daripada so. Jadi mari pokok Kristian ni, dia mari berdebat dengan Nabi. Dia kata ni ayat ni, Tuhan kata kami ni ramah. Jadi Quran sekarang ni menepati ajaran Trinity kami. Itu dakwah pokok Kristian. Jadi mereka ni ambil ayat mutasyabihat, tujuan dia nak memasukkan. Sedangkan ada ayat yang jelas, minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi ada ayat yang muhkam, yang kukuh, hak lain itu mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang mutasyabihat ni ayat-ayat yang muhkamat ni, inilah yang menentukan, merungkaikan kerumitan yang ada dalam ayat mutasyabihat. Ayat yang boleh mengelirukan, ayat mengandungi banyak ihtimal makna. Jadi inna tu dia ada makna ramah, dia ada makna ta'zim, membesarkan. Mana kami ni, mana aku ni yang maha agung, cipta segala sesuatu ni tanpa kecuali dengan takdir. Jadi dia ada ihtimal, ada kemungkinan inna tu ramah, ada kemungkinan ta'zim. Jadi Allah Ta'ala kata wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang yang dalam hati mereka tu ada penyelewengan, ada cenderung kepada sesat, yakni orang Kristian tadi, dia akan ambil ayat mutasyabihat ni, dia akan hujahkan kamu, nak memalingkan kamu, nak mencetuskan fitnah, nak menyebabkan orang-orang yang lemah iman itu murtad.
Tapi Allah Ta'ala kata, ayat muhkamat ni hunna ummul kitab. Dia ibu. Mana-mana ada kemuskilan dalam ayat yang mutasyabihat ni, dia kena balik pada ayat yang muhkam. Ayat muhkam lagu mana? Qul huwallahu ahad. Jadi kalau ada andaya tadi, inna tu dengan makna ramah, inna dengan makna ta'zim, ada dua kemungkinan, maka ini sudah mengelirukan. Sudah ada banyak makna, ada kesamaran. Jadi nak menyelesaikan kesamaran ni, Quran kata kena balik pada muhkamat. Muhkamat tu hunna ummul kitab. Ini adalah ibu kitab. Ibu tu maknanya hak asal, hak kukuh. Jadi Allah Ta'ala kata ummul kitab, ibu pada kitab. Mana kena balik situ. Sebab Quran guna perkataan ibu ni, dia macam anak lah. Anak ni kalau dia takut, dia akan cari ibu dia. Kalau dia lapar, cari ibu dia. Dia cari ibu semacam. Jadi maknanya kalau berlaku mutasyabih, ada kita baca mana-mana ayat ada sifat mutasyabihat, ada banyak kemungkinan makna, maka kita kena balik kepada ibu ayat, yakni ayat muhkam. Maka sebab itulah dalam pengajian Al-Quran tafsir apa ni, kita kena cari muhkam-muhkam dalam ayat, ataupun kita kena cari, orang panggil apa ni, qawaid kulliyah. Kita belajar dululah qawaid kulliyah, kulliyat, prinsip-prinsip universal yang ada dalam ayat. Jadi kalau ada ayat tu mencetuskan kesamaran, maka kena balik pada umul kitab. Kalau hak sari dua ni gagal, hakikat Muhammad. Kul huwallah tu memang beratlah kalau dia kata balik pada Muhammad. Allah tu Muhammad. Sedangkan ayat banyak ayat yang jelas, kul innama ana basyarum mithlukum. Jadi kalau orang faham, kalau orang dakwa ada hakikat Muhammadiyah, Muhammad ni cahaya, dicipta daripada cahaya Allah, dah suku, maknanya celah dia tak baca Quran dengan molek. Dia ambil hak mutasyabihat, memang tujuan dia nak sesat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang dalam hati dia ada melencong, ada nak sesat, dia akan turut hak mana sama-sama. Hak tu dah dia buat dalil. Sedangkan ayat muhkamat tu jelas. Macam di hujung surah Kahfi tu, qul innama ana basyarum mithlukum, aku ni bashar seperti kamu juga, manusia seperti kamu juga. Bashar tu dalam Quran sebut bashar tu lebih menunjukkan kepada manusia ni dari sudut dia makan, dia minum. Sebab basyarun ni, basyarah ni dia kulit. Kulit. Kalau dalam bahasa Arab, kalau disebutkan mubasyarah, bersentuhan kulit. Mubasyarah baina zaujain, bersentuhan kulit antara suami isteri. Jadi perkataan basyar tu lebih menunjukkan kepada manusia tu, dia dari segi bahimiah. Dia dari sudut memerlukan kepada makan, minum, tidur, kelamin, itu basyar. Tapi kalau perkataan ins, manusia tu disebutkan dengan ins, itu lebih menunjukkan kepada sifat psikologi dia. Innal insana lafi khusr. Tu dari sudut psikologi, dari sudut rohani. Khuliqal insanu min ajal. Manusia ni dicipta dalam keadaan sifat dia tu gopoh. Memang jenis manusia ni lorak. Khuliqal insanu halu'a. Manusia ni dicipta dengan dicipta dengan dalam keadaan keluh kesah, tak tenang. Dah. Jadi itu ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ialah ayat yang mengandungi pelbagai makna dan maksudnya tidak dapat ditentukan melainkan dengan mengembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Hal ini tengok balik dalam surah Ali Imran ayat yang ke-5 kena gitulah. Dan tidak membahas dengan mendalam dan
Kena tidak sudah tidak menggambarkan. Tidak menggambarkan hakikat sifat Allah. Maknanya tak boleh kita nak telitah membayangkan lagu ni sifat-sifat Allah Taala. Hak inilah hak salaf kata amiru kama jaa. Kalau kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tajri bi a'yunina. Mana belayar dengan mata kami, mana dengan pandangan kami. Jadi ayat-ayat seperti ini, wa yabqa wajhu rabbika, kekalnya wajah Tuhan kamu, mana baca dengan lalu gitu. Tanpa perlu diperincikan, ditakwil, tanpa perlu diharungi, bahas dengan mendalam. Mana dah Tuhan sebut gitu kan? Hak dia mengikut hak dia nak. Makna tu maklum. Kalau mengikut Imam Malik, makna tangan, makna wajah, makna mata tu kita faham. Adapun kaifiyah, lagu mana rupa sifat dia tu, itu luar daripada kemampuan akal kita nak bayar. Sebab apa? Sebab kita ni berkenaan dengan zat Allah Ta'ala pun kita tidak dapat bayar kan. Jadi macam mana dengan sifat dia? Sifat-sifat ni, sifat-sifat apa? Sifat tangan, sifat mata, sifat kaki, ada berlaku tu disebutkan dalam nas. Kalau kata sifat murka pun, sifat sayang. Jadi pakai faham gitu, faham dengan mudah. Dengan kita kata dengan secara tabii kita. Kalau kata tangan, gitulah. Kalau kata murka, lagu itulah. Tidak kata takwil. Dia kata kalau takwil ni Tuhan murka, Tuhan sayang. Jadi sayang, murka, redha ni ini sifat makhluk. Jadi kalau ada pada Tuhan ni dengan erti gini, panjang pula. Panjang pula. Jadi faham dengan mudah. Seperti mana kita faham Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala berkata-kata, maka faham dengan gitu. Tidak menamakan nama-nama yang mubaham yang sama. Nama mubaham ni seperti nama Ashabul Kahfi. Nama tempat berlabuh kapal Nabi Nuh. Panggil Bukit Judi tu. Mana Bukit Judi? Kita tak tahu pun tak apa. Siapakah antara dua beradik di Madian yang datang menjemput Nabi Musa untuk bertemu dengan ayah mereka? Hak kakak kau, hak adik. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Marilah salah seorang daripada mereka tu mari dengan malu-malu jemput. Kata ayah saya jemput tuan ni mari jumpa. Jadi hak kakak kau, adik mari. Jadi kalau orang tu dak, mana sah tu hendak habis kita tafsir balik. Tengok kita tu tak berhati 2 hari dengung. Buat masuk. Kalau penting Allah Taala ayat ada. Kalau penting Allah Taala ayat, Nabi ayat. Memang sengaja Allah Taala buat gitu. Ya, salah seorang sebab tak penting cerita tu. Cerita hak mana sah tu. Adakah hak ni jadi isteri kepada Nabi Musa? Kau hak seorang lagi? Tak ayat juga. Jadi orang yang menyibukkan dengan benda-benda lagu ni dia tebing nak tahu juga, akhirnya dia berpaut dengan riwayat Israiliyat. Riwayat ahli kitab. Lepas tu kalau orang tu sengah tu dia orang nak tahu sangat tak? Kebetulan dia ni perekor hadis. Dia buat hadis lalu. Adalah modal buat hadis palsu tu. Maka berkahwinlah Yusuf dengan Zulaikha. Panjang cerita tu. Zulaikha duduk semaya. Nabi Yusuf mai cuik dia. Bolah maya. Sudah tu dia kata, baru mu tahu perasaan rindu tu. Tu karut belaka tu. Karut belaka. Tapi orang kita ni dia boleh bilang nama Ashabul Kahfi ni hatta nama anjing tu. Sebab ada hijab.
Dia kata perlu tahu. Sebab apa? Sebab ni lah dia akan buat azimat. Dia akan buat wafak tu, tepek gantung kedai rumah tu. Jadi dia tulis, dia tulis ke apa? Dia tulis nama Ashabul Kahfi ni 7. Padahal Quran tak ayat berapa orang. Tapi dia bila 7 ada nama tu. Siap dengan nama anjing. Jadi dia tawassul, maknanya siapa-siapa tepek ni akan selamat rumah ni daripada musibah, kecurian, kebakaran ni. Ada sebab Ashabul Kahfi ni dia menjaga. Padahal Ashabul Kahfi ni hidup dalam gua tu, dia nak menyelamatkan diri dia, bukan nak pergi jaga gua. Tapi orang kita ni mudah kena tipu. Dia kata letak nama ni selamat rumah kita. Jadi syirik pula. Kadang kita tegur orang kan, dia kata, ustaz ajar saya ni. Ustaz. Kata ustaz belaka. Sikit-sikit ustaz. Dan sebagainya. Tidak menjejaki kisah-kisah dengan detail. Mana dah. Ini seperti mana kita bicara dalam At-Tazkir bi Ayyamillah. Oleh sebab itu jarang sekali mereka bertanya pada Rasulullah. Maknanya oleh kerana benda ni tidak menjadi maksud syarak, dan benda ni tidak menjadi halangan untuk memahami Al-Quran, maka sahabat ni tak tanya mana pada Nabi, tak banyak. Natijahnya tidak banyak hadis marfu' yang diriwayatkan dalam perkara ni. Mana tak banyak berhubung dengan huraian benda ni, Nabi sendiri hurai. Hadis marfu' ni apa? Mana dalam hadis yang mana Nabi kata sahabat qala Rasulullah tu, kalau kata qala sahabat qala Nabi, tu hadis marfu'. Kalau qala Ibnu Abbas qala Ibnu Mas'ud, tu panggil hadis mauquf. Jadi huraian tentang berapa perkara ni, kalau nak cari hadis marfu', susahlah, payah nak jumpa, tak banyak. Tak banyak. Jadi kesimpulan di sini, perkara-perkara seperti ini tidak sepatutnya menjadi alasan kepada kita sekarang ni untuk tidak mendapat hidayah. Begitu juga zaman sahabat dulu, benda-benda ni tidak dipersoalkan oleh orang-orang Quraisy. Macam Alif Lam Mim, Qaf, Taha, dah. Pak Quraisy tak tanya, Muhammad ni gapo ni makna tasin Quran ni, pelik Quranmu ni. Tasin ni gapo makna curai. Jadi benda tu tak ada riwayat. Tak ada hadis marfu' yang menghuraikan makna Alif Lam Mim. Tapi hak riwayat daripada Ibn Abbas ada. Tapi itu panggil hadis mauquf. Hak hadis marfu' diri Nabi gi hurai tak ada. Bila Nabi sendiri tak hurai, maka itu menunjukkan kepada kita bahawa hidayah tu tidak terletak pada mutasyabihat ni. Pada apa? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Taha ni tidak. Jadi oleh kerana jelas itulah kita baca ayat-ayat berkenaan dengan suruh tadabbur kan. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Jadi suruh tadabbur tu, kalau kita tengok je banyak ditujukan kepada orang munafik, kepada orang-orang kafir. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak tadabbur Al-Quran? Kau guana. Kau ada sesuatu yang menghalang mereka, ada ngoci kau di hati mereka, sehingga mereka tu tidak dapat faham Quran. Maknanya pemahaman Quran ni dipermudahkan kepada mereka tu, orang Quraisy, orang Arab. Kalau mereka tak tadabbur tu, cek itu ada masalah dalam hati mereka. Itu sejarah lah. Sejarah bahawa Al-Quran itu memang mudah difahami oleh sahabat. Sebab itulah berkali-kali Allah Ta'ala kata, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mempermudahkan Al-Quran, yakni dengan bahasa-bahasa yang jelas, dengan lafaz yang sedap, suara menyentuh perasaan. Tak ada siapa nak mempelajari ke.
Walau bagaimanapun setelah berlalu generasi pertama, berlalu generasi sahabat tabi'in, sahabat tabi'in ini, dan bercampurnya bukan Arab, maknanya bila orang Islam ni berjaya membuka kota-kota negeri-negeri ni, pakat masuk Islam belaka dah. Jadi berlakulah orang panggil apa ni, asimilasi budaya. Orang Arab campur dengan orang Mesir dah. Orang Mesir dia tidak bahasa Arab, dia Kipti, Koptik. Di Parsi dah. Orang Parsi bahasa Parsi. Jadi campur. Arab tu lama kelamaan tidak tulen dah, tidak asli dah. Lepas tu bahasa Arab yang asal telah ditinggalkan, orang tak pakar. Cara kecek bahasa Arab ni ditinggalkan. Dan dengan sebab itu, memahami makna yang dikehendaki pada sesetengah tempat menjadi rumit. Dan ini memerlukan kepada penyelidikan bahasa dan tata bahasa. Kena kaji bahasa ni. Perkataan ini mari mana? Abba, fatara. Fatara ni mari mana asal? Apa beza fatara dengan khalaqa? Lepas tu kena kaji pula tata bahasa. Dari segi cara nak baca. Baca bagi depan ke, bagi atas ke, baca bagi bawah ke, tak? Nota? 25 ni. Ni. Oleh sebab itu jarang sekali mereka bertanya kepada Rasulullah. Maknanya sahabat ni tak banyak dia bertanya pada Nabi. Jadi tak banyak tanya tu sebab faham. Jadi sikit mereka tak faham berhubung dengan Al-Quran. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau berkata, tidak ada kaum, tidak ada golongan yang paling sedikit pertanyaannya berbanding dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya umat Nabi Muhammad ni memang tak banyak tanya. Hak banyaknya beramal. Hak banyaknya menyampai. Mereka bertanya baginda 14 soalan sahaja dan mereka diberikan jawapan. Itu disebutkan oleh Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ibnu Abbas juga diriwayatkan sebagai berkata, aku tidak pernah melihat golongan yang lebih baik daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bertanya melainkan sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka. Hak mana penting-penting je sahabat tanya. Imam Razi dalam kitab tafsir kabir dia ataupun Mafatihul Ghaib menyebut 14 tempat tersebut. 8 daripadanya dalam surah Al-Baqarah. Itu ayat 186. Inilah ayat puasa tu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat tu. Kita tak bubuh tu sebab boleh cari diri lah. Kalau bubuh panjang pula dah. Kau boleh bubuh. Apa dah tak Tapi kalau tu arak ke, dia bubuh ni. Jadi tebar kita. Bila dia bunyi tahqiq ke, jadi tebar. Bagai boleh cari. Tapi tak tahulah dia arak ni pun dia problem juga. 189. Ayat berapa 189? Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya, mula-mula tu wa idza sa'alaka ibadi anni. Apabila hamba aku tanya kamu tentang aku ni, kamu kata aku ni dekat. Aku Allah ni dekat. Kemudian yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tu tanya kepada kamu tentang permulaan. Ataupun mereka bertanya kepada kamu tu anak bulan lagu mana? Anak bulan puasa, anak bulan haji. Kemudian 215 ni wa yas'alunaka madza yunfikun. Yas'alunaka madza yunfikun. Qulil af. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min syai'in. Jadi mereka tanya pada kamu ni nak belanja gapo? Kemudian yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepada kamu manakah bulan haram yang haram berperang. Jadi sahabat tanya ni dia ada maksud ni. Kalau tadi sebab dia nak infak. Tanya bulan haram ni sebab bulan haram ni sudah kesok dah.
Orang-orang Quraisy ni kesok macam. Kalau dia rasa bulan ni dia nak pergi, kebetulan bulan ni bulan haram, dia kata tunda, bulan haram minggu bulan depan kita tunda. Lama-lama tu dia kesok. Tidak dapat dipastikan. Hak manasa bulan haram, manasa bulan halal, habis kesok. Sebab itulah hikmah Allah Ta'ala melewatkan haji dibuat oleh Nabi tu pada tahun ke-10. Supaya peredaran masa tu balik tepat pada mengikut asal. Jadi oleh kerana orang Arab ni dia panggil budaya nasi'ah. Enjok semacam bulan haram ni. Jadi pening tak tahu mana. Jadi hak ada tu pakar-pakar gitu. Jadi Allah Ta'ala nak haji Nabi ni, Hajjul Akbar ni, Nabi buat tepat pada waktu dia, maka tahun ke-10 tu lah. Barulah takwim peredaran masa tu tepat. Kemudian ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada kamu nak belanja gapo. Kalau tadi kamu nak belanja pada siapa? Dah. Kemudian ayat wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada kamu tentang anak yatim. Kemudian sahabat tanya lagi, wa yas'alunaka 'anil mahid. Perempuan yang mahid ni macam mana? Sebab orang Yahudi tak tidur sekali, makan pun tak sekali, duduk suku. Dia tidur dalam bilik, bini dia tidur luar ke, mana tak tidur sekali. Orang Nasrani dah lampu hijau, lampu merah serupa. Jalan, tak ada tempat berhenti. Jadi sahabat tanya, lagu mana ni hukum Al-Quran? Manakala yang baki itu dalam surah Al-Maidah, wa yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada kamu tu gapo hak halal boleh dimakan. Dalam surah Al-Anfal, wa yas'alunaka 'anil yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu tentang rampasan perang ni. Nak buat macam mana? Sebab umat dahulu haram, tak boleh ambil atau rampasan perang ni api jilat. Dalam surah Isra, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada kamu tentang ruh. Dalam surah Kahfi ni, wa yas'alunaka 'an Dzul Qarnain, berkenaan dengan Dzul Qarnain. Dalam surah Taha ni berapa ayat tu tak apalah. An-Nazi'ah ni berkenaan dengan kiamat ni. Jadi itu 14 ia telah dibilai oleh Imam Ar-Razi. Hak menariknya, sini kita tak sebut. Kalau mengikut Imam Ar-Razi ni, soalan-soalan ni dari segi tertib tu comel dia kata. Sebab hak mula-mula ni, kita panggil mabda'. Tanya tentang Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Hamba aku tanya pada kamu tentang aku ni, mana aku ni Allah. Lagu mana sifat dia? Maknanya soalan mula-mula Allah. Soalan hak ujung ni kiamat. Jadi bermula dengan Allah sebagai tempat asal kita, dia yang mencipta kita, dah. Hujung tu dengan kiamat. Kita akan kembali kepada dia. Jadi hak kita baca sama, beriman dengan Allah hari akhirat. Allah dengan hari akhirat. Dia dipanggil mabda' wal ma'ad. Kemudian hak ayat yas'alunaka 'anil ahillah tu, mana tanya tentang kejadian hak Allah Ta'ala buat ni. Sifat khalqiyah Allah Ta'ala, sifat khaliqiyah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sifat mencipta ni macam mana bulan ni dia besar, dia kecil besar, apa kecil pula. Kemudian ada dua ayat lagi mungkin boleh dikaitkan, cuma dia bermula dengan yastaftunaka. Itu dalam surah An-Nisa. Jadi bahasa Arab ni kepada sahabat jelas, tetapi oleh kerana berlalu masa, sahabat-sahabat telah meninggal dunia,
orang bukan Arab masuk dalam agama Islam dah. Mereka duduk sekali dengan orang Arab. Orang Arab pun ada berkahwin dengan orang Ajam dah. Jadi anak ni tidak pure lah Arab dia tu. Kemudian bila orang Arab ni duduk dengan orang-orang Ajam ni, dia ada pengaruh. Jadi keaslian bahasa tu lama-lama makin kurang. Jadi bila begitu rumit nak faham. Nombor 257, Syah Waliullah menjelaskan sebab-sebab yang mendorong kepada pembukuan ilmu tafsir dan kaedah mentafsirkan Al-Quran. Yang ni ada kitab khusus tafsir Quran. Ada pula usul tafsir. Antaranya berlalu generasi sahabat yang memahami Al-Quran dengan cita rasa bahasa mereka yang asli. Orang panggil zauq. Zauq ni maknanya kalau kita kat jijak. Jijak tu. Kalau sebut ni dah masuk dalam hati kita, faham tak payah mikir. Itu panggil zauq. Kalau contoh mudah lah, orang ada zauq bahasa Arab ni dah. Orang baca syair tu dia boleh golek kepala. Tepuk paha. Tu ukuran zauq tu. Kalau tak boleh lagi secara tu, maknanya tak apa-apa pandai lah. Kurang tu bahasa Arab tu. Tapi kalau tak kaedah lagu tu payah juga dah. Muka bahasa syair ni tinggi. Orang panggil zauq tu, dia ada zauq, ada cita rasa. Bukan zauq mengikut sufi tasawuf. Zauq ni mana tak khabar. Ngatik, ada zauq tu, ngatik tak khabar. Ya Quran ayat ada, kalau Nabi ayat ada, kalau kita baca Quran ngatuk tidur. Ya, kalau kita letih tidur. Sebab tak ada zauq tu. Tu zauq. Tapi zauq level ni tak khabar. Zauq tu nyakit, tipu setan. Kemudian apabila Islam tersebar di kalangan bukan Arab dan berlaku percampuran antara mereka bukan setakat budaya tapi juga bahasa, ini menyebabkan keaslian bahasa Arab telah ditinggalkan bahasa Arab yang dituturkan oleh mereka ada kalanya salah dari sudut i'rab, dan ada yang menggunakan sesuatu kalimah pada makna yang lain. Salah guna letak kalimah ni, letak pada tempat yang lain. Baca bari pun salah. Innallaha bari'um minal musyriki wa rasulih. Jadi ada orang baca innallaha bari'un, Allah Taala berlepas diri daripada orang musyrik, wa rasulihi yang dibaca bagi bawah. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Artinya Allah dan Rasul berlepas diri daripada orang musyrik. Jadi dibaca bagi itu salah. Jadi bila salah bagi, orang panggil salah i'rab, salah makna. Orang Arab kata iza sahal i'rab sahal makna. Bila betul bagi, betul lah makna. Akibatnya mereka tidak dapat memahami Al-Quran dengan sebaiknya. Untuk menghilangkan kesulitan ini, ilmu bahasa Arab seperti Nahu, Balaghah dan banyak lagi disusun oleh ulama, dan banyak pula persoalan yang diajukan. Macam-macam ada perbincangan. Perbincangan dalam bentuk soal jawab muncul di kalangan alim ulama, lalu ditulis kitab-kitab tafsir. Oleh itu menjadi satu kemestian untuk kami, maknanya Syah Waliullah kata, tidak kami kena ayat ni. Kami kena menjelaskan tempat-tempat yang suka ini secara ringkas, dan kami akan kemukakan contoh-contoh sehingga ahli tafsir tidak perlu menghuraikan dengan panjang lebar ketika membahasnya. Maknanya nanti kalau ulama ahli tafsir ini nak tulis, dia pakai ayat isyarat gitu-gitu je. Tak perlu bahas dengan detail. Tidak perlu berlebih-lebihan dalam menyingkap dan mensyarahkannya. Jadi ketika mana mereka menterjemuh dan mentafsirkan Al-Quran, maknanya di sini Syahrullah nak sebut tugas ulama ni, bila mana mereka faham Al-Quran, mereka kena terjemuh. Maknanya kalau dia orang Arab, dia kena terjemuh ke bahasa Inggeris ke, ataupun dia orang Melayu belajar bahasa Arab, dia terjemuh Quran Arab tu ke bahasa dia. Macam kita kan, ada terjemahan siapa dia, Abdullah Basmih dah, ada terjemahan Yusuf Zaki, ada terjemahan Ustaz Osman Muhammadi, ada terjemahan
Alun Indonesia tu Mahmud Yunus, dak Hasan Bandung, banyak terjemah. Tapi kadang-kadang hak terjemah tu dak Quran tidak bahasa dia, bahasa dia terjemah tu tidak bahasa dia juga. Hebat. Siapa dia Ustaz Ismail Muhammadi. Dia terjemah pimpinan Rahman ke bahasa Inggeris. Ustaz Ismail Muhammadi. Mula-mula kan dia terjemah Yusuf Ali ke bahasa Melayu. Lepas tu dia terjemah pimpinan Ar-Rahman tu ke bahasa Inggeris. Jadi tidak bahasa dia. Bahasa Arab pun tidak bahasa dia, bahasa Inggeris pun tidak bahasa dia. Kalau ulama India ni Profesor Hamidullah, dia orang India, duduk di Perancis, terjemah Quran ke bahasa Perancis. Hak terbaru ni Mufti Taqi Osmani, dia ada terjemah Inggeris dia ke bahasa terjemah Al-Quran ke bahasa Inggeris. Jadi kira-kira antara hak terbaiknya terjemah Inggeris dia, hak dia lah. Kira-kira kalau zaman dah ni dengan kealiman dia, lepas tu dia tu jadi projek tu dah, sebab dia terjemah tafsir ayah dia, Tafsir Osmani tu, tafsir Ma'ariful Quran, dia terjemah ke bahasa Inggeris. Dia ada tim dia lah. Lepas pada tu dia pun terjemah ke bahasa Inggeris. Lepas tu dia buat terjemah sendiri pula dalam bahasa Urdu. Siapnya tafsir pula. Tu ulama kita ni kemudian sebab-sebab ni minggu depan lah. Wallahu a'lam.